cubaan PAS untuk memperbodohkan rakyat di PRK Air Kuning. Kononnya mantan ataupun bekas Ketua Wanita UMNO Perak dan Esko Wanita Malaysia Datuk Dr. Wan Norasikin Wan Nordin menyertai parti itu. Dan semalam dalam satu ceramah mereka telah mengumumkan kononnya penyertaan beliau kepada parti PAS ini, dan parti penyertaan itu juga diserahkan kepada siapa lagi? Presiden mereka, Hadi Awang. Jadi soalnya, siapakah sebenar bekas pemimpin UMNO ini? Adakah dia ada kaitan dengan mana-mana pemimpin PAS? Adakah dia sudah berkahwin? Adakah dia sudah menyertai? Cuma dilakukan gimmick kononnya menyertai parti PAS semalam. Jadi mari kita rungkai beberapa perkara ini. Adakah PAS cuba memperbodohkan rakyat dengan berbuat demikian, ataupun tindakan terdesak ini terpaksa mereka lakukan kerana tidak punya impak di Air Kuning. Jadi tanpa buang masa, ayo kita lihat kenyataan media ini. Rupa-rupanya individu dia memang bekas pemimpin UMNO, tetapi dia sebenarnya adalah bini, istri kepada calon nombor 2 parti PAS pada PRU yang lalu. Maksudnya, dia telah berkahwin dengan salah seorang pemimpin PAS, yaitu calon pilihan raya umum yang ke-15 di Air Kuning juga, tempat yang sama. Jadi, kita tahulah kalau sudah jadi istri, maksudnya dia pun akan ikut suami. Dan kenapa baru sekarang diumumkan kononnya penyertaan beliau? Jadi ternyata itu antara satu cubaan untuk memperbodohkan rakyat di Air Kuning. Jadi mari kita lihat lebih dalam. Borang penyertaan menyertai PAS pula diserahkan kepada Presiden PAS, Hadi Awang. Padahal Datuk Wan Nur Asikin Muhammad Nordin sebenarnya ialah isteri kepada calon PAS Dun Air Kuning dalam pilihan raya yang lalu tahun 2012. Seperti yang saya katakan, Wan Nur Asikin berkahwin dengan Ustaz Muhammad Nur Farid Zainal, Setiausaha PAS Tapah pada 21 April tahun 2024. Dan hari ini PAS mengumumkan Nur Asikin ke dalam ataupun menyertai parti PAS. Jadi mari kita lihat siapakah suami beliau. Ini dia, Ustaz Muhammad Nur Farid Zainal. Pada PRU yang ke-15 ini dia. Beliau adalah calon. Tetapi beberapa tahun kemudian, urat punya urat, dia telah dapat pemimpin UMNO ini dan kahwin pada tahun 2024 dan disahkan sendiri oleh Razman Zakaria. Itu Razman ada dalam gambar itu, hadir dalam perkawinan katanya. Jadi kenapa perlu pos? Adakah mereka begitu terdesak, sahabat-sahabat semua? Jadi kalau mereka begitu terdesak, nyatalah mereka sudah melihat ambang kekalahan untuk PRK di Air Kuning ini. Datuk Wan Nur Asikin Wan Nordin, Esko Wanita UMNO Malaysia, serap borang PAS kepada ini antara posting mereka lah ya. Jadi yang menarik dalam komen
para penyokong PAS tentang kemasukan itu. Lihat apa yang ditulis oleh Ustaz Muhammad Zafifi Ismail menerusi Facebook beliau. Katanya, mantan ketua wanita Perak kini menjadi ahli UMNO. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benarlah bahwa hati-hati kita dipegang, ya, hati-hati kita dipegang oleh Allah. Ini tindakan yang sungguh-sungguh berani dan menjadi sejarah di air kuning. Ini antara komen-komen daripada para walaun lah. Ya, mereka memuji kononnya masuk dari UMNO masuk pergi PAS, sedangkan takkanlah dia tidak masuk. Suaminya adalah orang PAS. Telah kawin pada tahun 2024. Nah, agak lucu juga komen-komen mereka, ya. Jadi apapun itu komen yang saya anggap sebagai komen komen sok sendiri. Satu lagi yang ingin saya kongsikan. Pertembungan dalaman Parti Bersatu. Cubaan PAS pula. Main kayu tiga. Kedua-dua bercakaran. Batuk pula. Kedua-dua pula mereka bercakaran. Kenapa? Mari kita lihat. Setiausaha Manah Perak Salman Saleh mendedahkan pertembungan dalaman Bersatu Perak kerana cubaan PAS cuba bermain kayu tiga dan percakaran antara dua parti utama Perikatan Nasional dalam kempen pilihan raya air kecil, ya, pilihan raya kecil air kuning. Pertembungan dalaman yang dimaksudkan melibatkan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang dikenali sebagai Peja dan Dun Manik Zainul Fadzi. Faizal Azumu juga pengurusi Perikatan Nasional Perak. Jadi pergaduhan antara Peja dan Dun Sungai Manik Zainul bukan lagi satu rahsia. Zainul melepaskan jawatannya sebagai Setiausaha Bersatu Perak selepas berlaku perbelahan dengan Faizal. Dan semalam secara terbuka pula, satu hantaran Facebook menempelak seorang Mr. P yang secara umum ditujukan kepada Faizal sendiri, yaitu Peja. Jadi dalam hantaran tersebut Zainul menyuarakan kekecewaan terhadap sikap tamak dan perebutan kuasa dalam partinya sendiri. Lebih memburukkan keadaan, Perikatan Nasional Perak menghantar surat rasmi kepada Speaker Dun Perak untuk menukar tempat duduk Zainul dalam Dewan Undangan Negeri di Dewan. Ini bukan lagi kabar angin, ia pengesahan rasmi bahwa krisis dalaman Bersatu sedang berlaku secara terbuka dan memalukan. Salman turut mendedahkan pergolakan di dalam PAS dan cubaan PAS untuk bermain kayu tiga, ikoran kedudukan Bersatu yang begitu lemah. PAS juga bergolak dan tidak ada hala tuju di peringkat kepimpinan negeri. Razman Zakaria ketika ini digantung jawatan Pesuruhjaya PAS Perak kerana tindak tanduk dan kenyataan-kenyataan memfitnah yang mencetuskan ketegangan. Keputusan ini memeningkan ahli dan penyokong dan mencerminkan betapa PAS kini sedang dalam krisis keyakinan dan kepimpinan. Jelas sekali katanya, kedua-dua parti utama PN, ya, Perak, Bersatu dan PAS sedang bermasalah, bercakaran dan hilang arah. Jadi dalam gabungan sendiri tidak stabil bagaimana mereka tampil
ke hadapan untuk kononnya membawa kestabilan kepada rakyat di air kuning. Dan lebih mengejutkan, dalam satu saat bersatu runtuh, PAS pula ambil pendekatan lunak terhadap UMNO. Tidak ada serangan yang jelas, sebaliknya peluru dihalah kepada DAP dan Parti Amanah. Penganalisis politik juga pula mula menyebut PAS sedang berkira-kira jika perlu berpatah balik. Mereka sedia buat apa sahaja. Inilah politik main kayu tiga yang cuba diterapkan oleh Parti PAS. Bila kawan goyah, musuh lama pun dirayu. Prinsip tidak penting, yang penting kuasa. Wow, itu satu komen yang begitu mantap sahabat semua. Dan yang paling mengejutkan adalah penipuan, keterdesakan pemimpin-pemimpin PAS. Rupa-rupanya istri kepada pemimpin PAS. Jadi apa pandangan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apa-apa kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian. Bye-bye.